Jadi kalau lah payahlah kalau dah tu macam payah macam. Muda-muda ni. Tuan-tuan, tu saya cakap banyaklah. Bilang berapa orang remaja malam ni. Cuba bilang tengok. Yang gemar ke rumah Allah. Kita tidak dapat nafikan bu. Ya. Sebab itu tanggungjawab kita semua. Sebab umat Islam bila berhimpun dalam rumah ibadah setiap hari, bahkan 5 kali dalam sehari, itu ketika berjemaah solat 5 waktu, ia dianggap perhimpunan peringkat rendah yang boleh diadakan baik di surau ataupun masjid. Sedang perhimpunan mingguan diadakan pada hari Jumaat, iaitu mengerjakan solat Jumaat di dalam rumah Allah, yang dianggap perhimpunan agak besar dan melibatkan ahli dari beberapa surau. Surau ni sembahyang 5 waktu. Hari Jumaat ada surau naik taraf diri Jumaat pun boleh juga. Masjid lagi cantik, semua orang surau datang ke masjid. Itu perhimpunan besar ni bapak rahimakumullah. Maka hari Jumaat adalah hari besar dan hari mulia bagi umat Islam. Manakala perhimpunan yang paling besar ialah di Arafah, ketika mengerjakan ibadat haji di Mekah. Ya, para haji semua, para hajjah sekalian yang dah pergi ke Mekah, boleh bayangkan bagaimananya nikmatnya, bagaimananya ruhnya bila semayang di Mekah itu, di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ramai dah saya tahu, banyak muka-muka Pak Haji ni pergi ke Mekah kita. Cuba fikir balik. Sebab orang ke Mekah ni, bila dia balik ke Mekah tu, dia akan datang ke masjid, dia mesti cinta, rindu, remuk, dendam. Macam mana aku di Mekah hari tu 40 waktu aku tak miss solat di Masjid Nabi, macam tu 40 waktu aku tak 40 waktu atau setiap waktu selagi aku hayat di kandung badan, aku nak pergi ke Masjid Jami' ini insya-Allah taala. Yalah, cuma di Mekahnya imamnya Syekh. Kalau di Madinah imamnya Syekh Bari As-Subaiti lah. Kalau di Mekah imamnya Syekh Su'adul Syrim atau Syekh Abdul Rahman Sudais. Di Masjid Kuala Kelawang Syekh Azmi Al-Jalubui Al-Kuala Kelawangi. Itu je beza dia. Tapi sama. Kita dengar kadang-kadang kita pergi Mekah hari tu, haji-haji para hujjah sekalian, masya-Allah. Ni saya nak imbau balik. Beramai-ramai dengan bendera Malaysia, kita masuk terowong Muazzim. Bila start nak raya hari tasyrik, malam 10, 11, 12, 13 hari tasyrik, kita dah start bertakbir raya dah, kan? Tengok takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau Mekah, orang Mekah dia kalau takbir raya begitu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Papa Arab sana. Tengok pula bendera Pakistan pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu cara Pakistan lah, tu style masing-masing. Malaysia pula, Allahu Akbar, Allah. Sedih corona lah orang Malaysia rayu sini. Sebab rayu esok makcik, nak doket rayu dah ni esok raya, esok semangat sikit. Jangan sudih-sudih sangat. Rayu ni hari kemenangan, kan? Sebab itu dikatakan, yang kata sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Itu kemenangan kita memerangi kumpulan bersekutu Ahzab. Mana bila berperang, suasana dia mesti semangat. Tengok kalau Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, Allah. Mendayu-dayu. Tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain lah. Orang sini lebih kurang itulah, aku tahu. Sebab kampung aku macam tu juga. Tak apalah tuan-tuan. Berarti konsep kita tu kerana apa kita buat. Baik, kita balik. Kita dengar azan esok, azan di Mekah kita macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berduyun-duyun macam kain putih, ardul bayadah, semua menuju ke mana? Nak merebut sah pertama dekat Kaabah. Itu pun katok je pergi. Ke atas tingkat 3 juga. Pasal kita ingat kita dulu, orang lain dulu nak merebut saf, tuan-tuan. Bagaimana kita dalam Masjid Kuala Kelawang pula? Konsep tu kita tengok. Mengapa sana boleh, sini kita tak boleh buat? Pasal sana jangan main, bertulak-tulak kita. Bertulak-tulak makcik.
Yallah, yallah, yallah. Sampai marah Pak Arab. Nak dapatkan sesuatu. Itu pun ada juga yang dah tahu dah azan, singgah je lagi membuli batu akid. Batu akid kan Pak Arab dia jual ikut letak aja, letak ke bawah aja batu akid. Pak Arab yang jenis-jenis Pak Arab yang tepi jalan ni lah. Ini Pak Arab Gurkha. Dia tepi jalan lah, sorban merah yang color dia bontang ditabur batu situ. Lalu Pak Abu tengok lah, ada pula batu kau itu dia posisi asin hari tu di kampung tu cari batu gitu. Kawan dah pakai ihram ni. Ihram ni dua helai kain tuala yang tak berjahit. Maknanya seluar Superman tak boleh pakai. Yang lelaki lah ni. Alah, bayangkan ini jadi pasal arwah bapak saya kerja tabung haji. Dan pun ngikut dia juga bawa jemaah haji. Ini berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang dah patut kita pergi masuk dah. Orang nak semayang dah ni. Itu bukan masjid negeri, bukan masjid di Malaysia, masjid haram. Berjuta orang nak berkumpul satu tempat. Pak Abu lah duduk mencari batu akid. Mencari batu akid, dia tak boleh pasal orang Arab tu dia duduk di bawah. Jadi nak mencari batu pun kau duduk di bawah juga. Bila nak kau duduk di bawah mencari batu, awak pakai ihram makcik. Mencangkung pula tu. Mengirai batu. Kau batu delima kau cantik lah ke cantik ada merah. Kau orang dah Melayu merah ya kata. Kau batu akid ni batu apa ni? Batu Pak Arab ni bukan faham nak biar jadid kata semua baru bagi dia. Jadid kata semua baru. Kata kita tengah mengirai batu, orang lain menengok batu kita juga. Astagfirullahaladzim. Minta maaf oleh Allah. Tapi ini realiti yang berlaku. Sebab itu kita kena faham makcik. Bila duduk dalam rumah Allah ini, muslimin muslimat rahimakumullah, datang surat samen dalam dalil okey. Maknanya kalau kita datang ke surau, datang ke masjid, tempat perhimpunan, kalau di Mekah tu paling besar, kita buatlah di sini sebagai, kalau sana sini junior dia tuan-tuan. Tapi di sisi Allah bukanlah Mekah, bukanlah Madinah, bukan Masjid Al-Aqsa. Walaupun itu 3 masjid yang wajib kita lawati, ziarahi dan semayang di tempat itu, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku, kata Allah, orang yang paling bertakwa. Itu dia. Ini ya bapak dan Allah. Pasal apa? Kita tahu kita ini berdosa, tetapi kita juga biarlah tergolong orang yang berdosa, tapi dia sedar, dia tahu, dia segera beristighfar, segera bertaubat. Tuan-tuan jangan lupa variasi 2003. Salah seorang penyanyi, sepanjang perjalanan ini, bukan saya nak menyanyi lah rumah Allah, tapi memang menyanyi pun kan, nak bagi tahu. Dia tak faham kalian kan, nak bagi tahu. Lembah dan lurah ku lewati. Mana pergi penyanyi itu sekarang? Apabila Allah Ta'ala ambil anak dia dalam kemalangan jalan raya nahas yang berlaku di Rasa, Selangor. Di Rasa, tak silap saya. Waktu tu kami pun tengah begitu, tengah kumpulan rock di Riyadh, tengah memang betul rock gergaji ketika itu. Kami tengah popular lah sikit ketika itu. Cuma Kak Zaitun Semeon dia planet lain, kami planet lain. Jadi maknanya bila balik daripada show di Kedah ke mana, bila lalu nak balik ke KL, accident Kak Zaitun Semeon, Allah Ta'ala ambil anak dia. Walhal anak dia tadi patut duduk sebelah, tapi nak duduk atas ribaan ibunda dia Kak Zaitun. Bila dia riba itulah, tiba-tiba blackout. It's really had a blackout, accident. Tahu-tahu Kak Zaitun Semeon dalam wacana perbincangan dia dengan para pemberita, dia kata, kakak nampak satu kawah besar, kakak nampak api menjulang-julang dek, kakak tengok Masya Allah berapa ramai orang dibakar. Ingat kakak tak tengok jalan gelap dengan bunyi suara menjerit, menjerit-jerit dalam kawasan tu. Kakak tak tahu, tiba-tiba kakak tergolong sekali, tiba-tiba ada terasa panas daripada bawah kaki kakak, menggelegak otak kakak, rasa dalam keadaan koma di hospital tu dek. Seolah-olah kakak dibawa mengembara ke satu tempat yang begitu sekali ditakuti, digerungi oleh
khususnya umat Islam yang sering membaca ayat-ayat Allah, ancaman neraka Allah. Kakak tengok bagaimana rasanya terasa api tu, dek. Kakak terasa bagaimana ditusuk daripada lubang dubur tu keluar kok mulut kerana perzinaan yang pernah dilakukan. Kak Zaitun Sami'un sebut di dalam Ruang Variasi 2003. Aku ingat sampai hari ni. Tapi hari ni mungkin dia dah tarik handbrake sikit, slow lah sikit. Walaupun orang lain nyanyi lagu dia, tapi maknanya Allah dah bagi peluang. Ana pun begitu juga. Cara Allah nak terbalikkan nafsu orang tu yang bergelojak jadi menunggangi dia jadi raja nafsu, nak tukar jadi iman menunggangi dia. Macam-macam teknik kaedah Allah Ta'ala buat. Macam mak dadah. Mak dadah, kita sedang di Malaysia, mak dadah yang main-main. Baru-baru ni dadah bukan hanya ganja, heroin. Kita ada dadah sintetik, makcik. Dadah ni hari bukan macam dadah dulu. Dadah ni hari tengok-tengok kotak pensel anak kita, tengok-tengok macam taweh je ke? Bukan taweh tu, syabu tu, makcik oi. Syabu tu macam taweh. Taweh tu buat ketiak, memutihkan ketiak. Tengok apa hal kau? Taweh, kata anak kita nak memutih ketiak ke mak? Rupanya itulah dikatuk sikit, dibakar, disok dia orang. Itu syabu. Ada satu lagi, itu mat syabu. Ikut mat gam pun ada juga. Gam bersikar tu, makcik. Gam bersikar. Poning apek nak nutup pintu kedai tak boleh laku. Apek biasa satu, kata budak-budak. Apek pun tahu dah. RM10 penjara. RM10. Bukanya tutup gam tu di hidung. Tuan-tuan, ibu-ibu, tolong dengar baik-baik. Satu hospital baru-baru ini dah bedah siasat satu remaja yang mati akibat menghidu gam. Apabila dirobek saja dada dia, diparah otak dia, dapat tengok rupanya otak penghisap ataupun penghidu gam, rupa otak dia pun jadi macam gam, makcik. Macam gam. Paru-paru dia, makcik, sahabat saya cerita, macam gam. Pasal apa? Kerja dia menghidu gam. Rupanya asid gam tu dia melokek. Malakek, tuan-tuan. Itu gam. Itu mat gam.